Oleh, okay, anak-anak sekalian, Bismillahirrahmanirrahim, bersolli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan keutamaan priority mengikut kategori ataupun dipanggil syariah aulawiyat ataupun dipanggil mokosid syariah. Mokosid syariah ataupun priority ya, keutamaan. Apa yang lebih utama daripada apa? Mengikut kategori ini mengikut apa? Mengikut masa. Apa yang lebih utama? Waktu Lailatul Qadar kita pergi duduk iktikaf masjid lebih bagus malam Lailatul Qadar ya daripada benda lain. Okey. So ikut prioriti masa ya. Kalau ikut perbuatan, puasa sunat dengan mentaati suami adalah puasa sunat. Tidak prioriti melainkan mentaati suami dia. Perbuatannya segi perbuatan. Apa lagi prioriti? Okey, dalam keadaan perang, dalam keadaan situasi yang kritikal, emergency, menyelamatkan nyawa lebih penting daripada ibadat solat ke apa ke, ya. Segi emergensinya. Dalam keadaan emergency ya, menyelamatkan nyawa lebih penting daripada perkara-perkara yang lain. Walaupun anda solat. Okey, dari segi apa lagi ya? Kalau solat pun, kalau anak menangis, anda kena angkat dan dukung dia. Dan boleh teruskan sembahyang. Itu dia punya segi syariat peraturan dia. Boleh ya. Boleh bergerak. Okey, dari segi apa lagi? Dari segi emergency, dari segi solat tadi kita dah bagi tahu, solat boleh secara jamak jika anda bermusafir. Keutamaan tu kena tahu. Dalam keadaan perang, prioritinya adalah hantar tentera ya untuk elakkan dijajah dan elakkan daripada dibunuh. Lebih utama daripada makan, daripada bertani, daripada menuntut ilmu, daripada beri pakaian, daripada buat demonstrasi. Ya, apa lebih utama? Pergi perang lebih utama. Ya. Okey, jangan lari pada fokus, jangan lari daripada keutamaan tu. Jangan anda belajar prioriti ini adalah untuk mengetahui pada masa itu apa lebih penting, apa perlu difokuskan supaya anda tidak dipesongkan dengan isu-isu yang remeh. Pemesongan ni distort supaya tidak dipesongkan dengan isu-isu yang remeh. Ya. Isu-isu orang tengah SPM anda nak dipesongkan dengan berlepak. Itu remeh, isu remeh. Ya, dia nak ambil SPM dulu. Ya, jangan dipesongkan. SPM ke ataupun anda berhibur. Okey, relax. Okey, jangan dipesongkan. Okey. Kalau isu sekarang ni, isu apa sekarang ni? Isu perang, di Palestin kena serang. Anda nak tengok bola ke? Atau ada fokus pada isu Palestin ya. Kalau Palestin, orang lain semua nak divertkan dengan pesta sukan. Divertkan dengan isu politik yang remeh, skandal-skandal. Divertkan dengan demonstrasi-demonstrasi yang menyebabkan anda lupa untuk buat persiapan. Persiapan perang tu anda lupa nak buat. Sebab anda sibuk dengan benda-benda yang tak penting. Itu dia keutamaan pentingnya belajar keutamaan ya. Okey, mari kita tengok kategori dari segi kesihatan ya. Kategori kesihatan, kita tengok dalam kes ketidakyakinan diri disebabkan gigi anda yang tidak teratur, anda senyum pun rasa malu, maka membetulkan gigi yang tidak teratur itu lebih utama melalui pakar ortodontik ya daripada you jumpa dengan doktor perubatan atau jumpa dengan psikologis.
anda jumpa pakar ortodontik lebih utama. Sebab dia yang boleh betulkan. Anda jangan salah jumpa orang. Ya, jadi anda nanti buang masa saja. Okey. So, untuk betulkan gigi yang tak teratur, jumpa pakar ortodontis. Ortodontik, jumpa ortodontis. Ya. Okey, keutamaan yang lain adalah dalam kes kecemasan jantung, pakar kardiologi lebih utama daripada pakar diet. Okey, anda kecemasan jantung, anda nak mati kena serangan jantung, anda nak pergi baru nak jumpa pakar diet, nak bagi nasihat pakar pasal kolesterol ke, jaga makan ke, di masa tu tak penting lah, masa tu tidak utama. Kemudian baru boleh pergi ya. Dalam hal untuk penyakit kulit, anda jumpa dengan dermatologis lebih utama daripada anda jumpa dengan pakar endokrinologi, pakar hormon ya. Hormon endokrin ni. So anda kena tahu mana nak jumpa supaya anda tidak buang masa pergi dari satu tempat pada satu doktor, pada satu bomo ya. Anda nak selesaikan masalah tu ya. Dalam kes kanser anda kena jumpa pakar onkologi. Okey, tengok diagnosis menggunakan X-ray ya, daripada anda pergi jumpa dengan orang-orang yang agak-agak saja, yang mengaku doktor, mengaku bomo, mengaku pandai ya. Tapi dia tak ada pengalaman merawat penyakit itu berkali-kali dan berjaya. Ya, anda nak jumpa orang pergi jalan ke nak jumpa pakar. Okey. Sama juga dengan dalam Islam, anda nak dengar nasihat Quran dengan hadis ke, pakar berkaitan dengan ilmu agama, ataupun anda nak jumpa orang-orang yang tidak faham berkaitan dengan agama. Itu dia. So, rujukan utama adalah Quran dengan hadis ni dalam agama. Dalam isu agama. Kena jumpa orang yang tepat. Okey, dalam kategori teknologi pula, keutamaan yang pertama ialah dalam pengembangan perisian teknologi ini, perisian komputer, pengatur cara lebih utama daripada jurutera elektrik. Ya. Anda kena ambil jumpa dengan jurutera IT. Ya. Keutamaan yang lain adalah untuk memperbaiki kerosakan perisian. Okey, perisian dah rosak. Pakar sokongan teknikal lebih utama daripada pakar mereka grafik. Anda bukan nak buat grafik ya. Okey. Anda nak repair kerosakan perisian, install, anda kena install balik. Okey. Orang yang pandai buat installation tu yang kena jumpa ya, baru boleh komputer tu baik balik, bergerak balik. Okey, dari segi ekonomi pula, dalam pengurusan kewangan peribadi, perancang kewangan lebih utama daripada peniaga hartanah ya. Anda kena jumpa perancang kewangan ni, dia boleh bagi nasihat nak simpan berapa banyak, nak melabur berapa banyak. Okey, pendapatan anda nak dapatkan berapa banyak. Macam mana nak dapat pendapatan yang tinggi ya, dengan keupayaan yang anda ada, ataupun tambah keupayaan anda, kepakaran anda, ke profesion anda. Okey, dia akan bagi nasihat. Dalam mengatasi krisis ekonomi, pakar ekonomi lebih utama daripada ahli politik. Ahli politik pandai cakap aja, kena jumpa pakar ekonomi ya. Macam mana dia buat dia belajar, macam mana nak baiki ekonomi ya, nak menyimpan, melabur ya. Dalam hal lain, pakar politik dalam menyatukan rakyat, memberi semangat tu politik boleh. Tujuan politik adalah mendapatkan kuasa untuk satukan rakyat. Satukan rakyat untuk pergi menyelamatkan orang Palestin ke, itu pakar politik boleh buat ya, menaikkan semangat dan menaikkan emosi orang. Mendapatkan sokongan antara negara-negara luar. Satukan negara-negara orang Islam. Ada 52 negara Islam, dia kesatukan semua tu. Itu orang politik boleh buat. Ya, dia kena main peranan itu ya, bukan peranan dia memecah belahkan orang. Kategori pendidikan pula, dalam pembangunan kurikulum, pakar pendidikan lebih utama daripada pengurus sekolah ya. Di kurikulum pelajaran
Pengurus ialah menguruskan sekolah sahaja, ya. Pakar pendidikan diperlukan untuk buat kurikulum. Okey, dalam memberikan bimbingan karier, kaunselor pendidikan lebih utama daripada guru subjek. Ini dalam bimbingan karier. Ya. Guru subjek, dia subjek itu saja sains, tapi anda nak menjadi sastrawan. Okey. Jadi kaunselor yang boleh bagi bimbingan. Kategori alam sekitar dalam memelihara hutan, ahli biologi. Ahli biologi macam Amir ni, biologi hutan lebih utama daripada seorang geologi kaji tanah. Ya, dalam pelihara hutan. So, nak pelihara hutan, kena ada ahli biologi. Macam Amir, dia lebih utama dalam hal itu. Ya. Jadi, dia boleh kerja dekat Jabatan Hutan. Dalam penanganan limbah, jurutera alam sekitar lebih utama daripada ahli kimia. Ya, banjir. Banjir, dia lebih utama kawal limpahan itu, ya, banjir. Dalam keadaan banjir, ya, jurutera alam sekitar dia boleh kawal banjir. Okey, anda kena tahu siapa nak jumpa, siapa nak minta nasihat, ya. Salah jumpa orang, salah dapat nasihat, anda akan salah buat tindakan, ya. Salah diagnose, salah dia punya rawatan dia. Okey, kalau betul diagnose, betul treatment dia. Ini konsep penting, ya. Dalam ilmu perubatan, konsep ini penting. Dalam pengurusan negara, ini sangat penting. Kena betul-betul diagnose dengan betul, baru boleh rawat dengan betul. Selesaikan masalah itu dengan betul, ya. Okey, diagnose ni kena pakai alat-alat diagnose, penasihat-penasihat dia. Guna X-ray, guna makmal, guna macam-macam alat, dapat sumber maklumat yang tepat. Jangan main agak-agak saja, ya. Okey, dalam kategori agama, memberi fatwa, ulama lebih utama daripada ahli sejarah, ya. Memberikan fatwa. Yang boleh bagi fatwa adalah ulama ataupun segolongan ulama. Dalam pendidikan teologi, ahli teologi lebih daripada penganalisis politik. Orang politik tak boleh campur dalam hal agama ni, ya. Dalam kesamaan Nick Elin ni, undang-undang dia gunakan untuk mencabar, undang-undang digunakan untuk mencabar akta-akta dalam enactment Islam syariat, ya. Undang-undang syariat, dia mencabar enactment syariat. Okey. Syariah dia mencabar elemen syariah. Jadi, siapa yang perlu lawan adalah pakar undang-undang. Pakar undang-undang saja tidak cukup. Pakar undang-undang saja tidak cukup. Dia kena ada support daripada JAKIM, nasihat dia daripada universiti, profesor sokong pakar-pakar undang-undang untuk lawan kes ini. Ya. Kes ni nak lawan mesti ada sokongan yang cukup, ya. Undang-undang lawan dengan undang-undang. Ahli politik pun disokong untuk menyatukan rakyat. Ya. Tetapi jangan takut, sebab Islam itu adalah agama yang benar, agama yang suci, agama yang betul. Okey. Jadi jangan bimbang, ya. Dalam Al-Quran disebut Allah mencabar siapa yang dapat membuat Al-Quran. Dipersilakan buat Al-Quran walaupun satu surah, ya. Walaupun satu surah dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, muka surat yang ke-1, 2, 3, muka surat yang ketiga, yang ujung bawah sekali itu, Allah mencabar, ya. Jika kamu tak yakin dengan Al-Quran yang dibawa oleh hamba-Ku Muhammad, maka lahirkan satu surah. So, cabaran Allah cabar dalam Al-Quran. Agama Islam adalah agama yang betul, tonggak dia, tiang dia kuat, ya. Dia tidak akan tumbang, tak akan jatuh. Siapa pun cabar. Kau dipersilakan cabar, Allah cabar. Suruh kau cabar, buatkan satu surah, buatkan satu ayat, buatkan satu Al-Quran yang setanding dengannya. Panggil siapa saja bantu kamu. Kamu tak akan buat, tak akan dapat buat. Kamu tak boleh cabar. So, buktikan bahawa kamu boleh cabar dan kamu boleh menang. So, Islam tidak akan kalah. Sama ada dalam melalui proses undang-undang
ataupun yang ditunjukkan oleh Nabi melalui proses peperangan. Tidak akan kalah. Kalau kalah tu bukan salah Islam, tetapi kalah umat dia yang tak buat preparation, tak ada tim yang tersusun untuk lawan. Ya, kamu kalah sebab kamu tak ada tim yang tersusun. Musuh kamu lebih tersusun. Jadi kamu kalah, tapi bukan Islam tu yang lemah, ya. Kamu umat dia yang lemah. Jadi kamu kena prepare, kena bentuk tim. Semua geng ada profesor, ada ahli undang-undang, ada pakar undang-undang, ada pakar syariat, ada pakar politik, semua bergabung di situ untuk lawan. Ya, sebab musuh kamu dia tersusun dan dia ada tim, dia ada pasukan dia yang kuat juga. So, lawan, tetap lawan, jangan takut. Ya, itu dalam kategori agama, ya, pertahankan agama, ya. Anda berlawan dengan sungguh berkorban, menghabiskan segala apanya untuk mempertahankan agama. Ya, kamu mati dalam keadaan tersenyum, puas hati. Sebab kamu dah berusaha bersungguh-sungguh. Dalam bidang sukan pula kita tengok, ya, dalam latihan kekuatan, jurulatih kekuatan lebih utama daripada jurulatih kardio. Okey. Jurulatih kekuatan ataupun kalau berlari itu jurulatih orang berlari macam nak sprint. Ya, kalau main golf macam nak pegang bola. Kalau main menembak, macam mana nak pegang pistol, macam nak target, macam nak tutup mata sebelah, macam nak tarik nafas, macam nak tahan nafas, macam nak picit trigger. Jurulatih ni lebih tahu. Okey, lebih utama daripada orang yang senaman kardio ni ataupun orang yang zumba punya senaman. Okey. Dalam penyembuhan penyakit, penyembuhan cedera atlet, ya, fisioterapis lebih utama daripada jururawat sukan. Ya, fisioterapis dia bagi tahu macam mana nak buat daripada orang tak boleh berjalan melalui terapi fisio dia, ya. Jururawat cuma dia merawat saja, ya. Ya, untuk membolehkan orang tu berjalan perlukan fisioterapis. Angkat tangan, angkat kaki, ya. Daripada kaki yang cedera dan patah, selepas dirawat diberikan pada fisioterapis. Okey, kategori seni dan hiburan dalam pengarahan filem, pengarah lebih utama daripada mereka set. Pengarah lebih utama, ya. Dalam filem, pengarah orang yang utama. Kena employ pengarah. Ya, pengarah yang hebat, nombor 1 dunia punya pengarah, ya. Dalam penulisan skrip, penulis skrip lebih utama daripada mereka kostum. Okey. Okey, dalam teknologi maklumat, dalam keselamatan cyber, pakar keselamatan rangkaian lebih utama daripada pengurus sistem. Kita kena employ pakar keselamatan rangkaian. Ya, orang nak scam tak boleh sebab dia boleh buat. Dia boleh block, ya. Dalam pengurusan pangkalan data, pengurus pangkalan data lebih utama daripada pembangun web, ya. So, kita nak buat pangkalan data, big data, kita bagi pada pengurus pangkalan data. Okey. Big data. Semua data ada dalam tu, ya. Dalam perkhidmatan awam, kecemasan. Semasa dalam kecemasan kebakaran, bomba lebih utama daripada polis. Jangan panggil polis. Panggil bomba terus. Jangan buang masa. Dalam hal kebakaran, ya. Okay, dalam hal kebakaran, air lebih utama daripada kayu. Nak bakarkan kebakaran dengan air, bukan dengan kayu. Dalam menyelenggarakan jalan raya, jurutera awam lebih utama daripada kawalan pegawai kawalan lalu lintas ataupun polis trafik, ya. Selenggara jalan JKR, ya. Okey. So, kita nak beberapa contoh kategori-kategori dalam mengikut keutamaan tadi, ya. Keutamaan mengikut kategori ini. Penting yang ini kena tahu supaya kita boleh bertindak pada masa dan tempat yang sesuai, ya. Kategori ataupun orang ataupun kerjaya semasa gigi sakit, kita jumpa siapa?
Dentist lebih utama. Gigi sakit, jumpa dentist. Bukan jumpa doktor perubatan. Ya. Okey. Dalam kategori benda dan alatan, kalau pintu kita rosak, ya, encel kita nak buka pintu, okey, alat yang utama adalah bagilah banyak 1000 alat yang lain-lain, emas ke permata ke, yang utama kat situ screwdriver untuk masuk rumah. Daripada kita gunakan tukul, pecah, ya. Screwdriver dia boleh buka aja encel pintu tu. Ya. Untuk tanam pokok, cangkul lebih utama daripada parang ataupun daripada emas ataupun daripada permata. Okey, tanam pokok pakai cangkul aja ataupun tanam kambing yang dah mati. Kita pakai cangkul tanam dia supaya bau dia tidak busuk. Ya. So, jangan bagi alat-alat lain yang mengarut-ngarut. Ya, terus kepada alat yang tepat. Ya. Dalam keadaan perang, ya. Kalau peluru lawan dengan peluru, kalau dibagi roket dengan kepala roket tu ada bom atom, kalau kena kita, negara kita musnah, jadi laut semua sekali. Jadi apakah pada masa itu perlunya? Perlunya adalah kalau peluru roket tu dilepaskan ke negara kita dengan dia punya kepala roket tu ada bom atom, yang perlu pada negara itu adalah roket pintasan dia. Dia meletup dekat udara, dia pintas, dia berlanggar kat udara, dia pintas. Itu lebih utama daripada kita tengok roket tu kita buat demonstrasi, kita buat kumpul wang, kita boykot, makanan, kita sediakan makanan, kita sediakan pakaian, semua tu kalau bom tu jatuh kat tempat kita, semua tu akan musnah. Jadi kita kena sediakan roket pintasan daripada sekarang. Itu yang lebih utama, ya. Okey, kita gunakan GAPU, Gabungan Artileri Pertahanan Udara ni, ya. Yang masa time tu GAPU utama. Gabungan Artileri Pertahanan Udara. Okey, masa tu GAPU penting. Okey. Untuk menangani roket, ya. Okey, roket dengan roket ataupun artileri roket. Okey, ataupun artileri roket yang utama. AR ni, ya. Kena ada. Ya, itu merupakan fardu kifayah yang ada. So, jangan buang masa buat demonstrasi, alihkan pandangan, jangan buat kempen-kempen kutip wang, kutip makanan dan pakaian. Masa tu buang masa saja. Anda semua bila bom tu jatuh, anda semua meletup dan mati. Makanan, wang yang dikumpulkan semua tak guna. Demonstrasi pun tak guna. Ya, prepare daripada sekarang untuk atasi kalau berlaku benda tu akan dia masa akan datang. Sekarang benda tu dah berlaku di Palestin. Anda masih lagi membuatkan tank-tank yang sama, anda akan binasa. Negara akan binasa, anda akan dijajah. Jadi keutamaan pada masa itu adalah teknologi moden masa sekarang yang terkini. Roket dengan roket. Ya. Atom dengan atom. Diplomatik dengan diplomatik. Jadi usaha itu adalah usaha yang menyeluruh, ya. Tapi ikut priority. Time ni buat apa, time ni buat apa, time ni buat apa, masa ni buat apa, tempat ni buat apa. Ya. Mesti rancangan dia menyeluruh, komprehensifnya rancangan menyeluruh, tapi tindakan ikut keutamaan. Tindakan ikut utama pada masa itu. Ya. Okey, semoga anak-anak dapat bermanfaat daripada apa yang kita pelajari ini. Masa anda mengambil SPM, utamakan ambil persiapan menghadapi SPM, persiapan otak, daripada buat perkara-perkara yang lain yang sia-sia, yang lawa. Buat segala perkara yang bermanfaat. Tangguhkan perkara lain, ya. 20 minit belajar, rehat 5 minit. Masa belajar 20 minit tu anda belajar tumpukan sungguh-sungguh. Kalau teringat benda lain, tulis. Lepas 20 minit tu baru anda buat. Dan begitulah cycle 20 minit, 5 minit, 20 minit, 5 minit, 20 minit belajar, 20 minit rehat, 5 minit rehat. 20 minit belajar, 5 rehat, 5 minit rehat. Itu keutamaan. Ikut keutamaan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa subhanakallahumma anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala sunnah. Sana al-fius illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.